Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Amirah dalam video PTPR Matematik tahun 2. Dalam video pada kali ini kita akan masuk kepada tajuk pecahan dan perpuluhan banding pecahan. Baik, sebelum ini kita telah belajar tentang pecahan dan bagaimana tulis pecahan. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada banding pecahan. Mari kita mulakan. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 2 muka surat 7. Baik, di sini kita akan lihat satu situasi di mana seorang ibu ke ni, dia sedang memotong kek. Okey, jadi budak perempuan ni kata saya dapat satu bahagian, dan si ibu ni pula kata dua bahagian ini untuk Rishi. Jadi siapa yang dapat lebih banyak kek? Okey, jadi kita tengok gambar rajah di sini. Ibu telah memotong sebiji kek kepada 6 bahagian. Satu bahagian dia budak perempuan yang dapat. Manakala dua bahagian ni pula Rishi yang dapat. Tengok gambar rajah. Kalau ini 1/6 dan yang ini 2/6, mana yang lebih besar? Ya, 2/6. 2/6 lebih besar daripada 1/6. Jadi kesimpulannya Rishi lebih dapat banyak kek daripada budak perempuan ini kerana 2/6 lebih besar daripada 1/6. Inilah yang kita katakan banding pecahan. Kita tengok pecahan, satu pecahan ini dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada pecahan yang lain. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, murid-murid berujuk buku teks matematik jilid 2 muka surat 8. Okey, tengok contoh yang ini pula. Tengok gambar rajah ini. Antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih besar? Baik, jadi kamu tengok gambar rajah 4/7 dengan 3/7. Kalau kamu lihat daripada gambar rajah ni, kamu dah tahu 4/7 lebih besar, betul? Lebih banyak, lebih besar, lebih panjang lah. Ni bukan besar, ni panjang, lebih panjang. Okey, kalau kamu tengok daripada nombor pun kamu dah tahu 4 nombor dekat atas ni lebih besar daripada 3. Jadi mestilah 4 lebih daripada 3 dan mestilah 4/7 lebih daripada 3/7. Mudah sahaja kan? Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey, jadi masih lagi dalam muka surat 8. Boleh tengok dalam buku teks masing-masing. Okey, manakah yang kurang? 1/3 atau 1/4? Okey, jadi kalau murid-murid perasan, tadi contoh yang kita ambil, nombor penyebutnya, penyebut tu yang dekat bawah ni. Nombor penyebutnya, contoh sebelum ni nombor penyebutnya sama. Tapi dalam contoh ini nombor penyebutnya jadi berbeza pula. Ni 3, ni 4. Okey. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah, 1/3 lebih besar daripada 1/4. Jadi maksudnya 1/4 ni lebih kecil. Dia tanya mana yang kurang. Jadi bila kurang, kecil lah. Jadi 1/4 lebih kecil ataupun kurang daripada 1/3. Kamu tengok gambar rajah ni. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, mari kita banding pecahan. Okey, kamu tengok antara A dengan B. Jadi tengok, dia ada 4 bahagian. Ini ada satu bahagian yang diwarnakan. Jadi pecahan ni adalah 1/4. Dan yang bawah ni B ni pula adalah 2/4. Okey, bila cikgu nak bagi tips untuk kamu kenal pecahan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Apabila nombor penyebut, bila cikgu kata penyebut, maksudnya nombor yang berada di bawah. Jadi kamu dah kena tahu dah. Kalau penyebut
nombor yang ada di bawah. Kalau pengangka, nombor yang berada di bawah, di atas. Jadi bila cikgu kata nombor penyebut yang sama, untuk kamu nak tahu mana satu besar, mana satu kecil, kamu kena tengok pengangka dia. Kalau nombor pengangka dia besar, maksudnya dia pecahan yang lebih besar lah. Kalau nombor pengangka dia kecil, maksudnya dia pecahan yang lebih kecil. Okey? Tapi syarat dia mesti nombor penyebut yang berada di bawah ini nombornya sama. Okey? Jadi dalam situasi ini 2/4 lebih besar lah. Kerana nombor 2 lebih besar daripada nombor 1. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni pun B lebih panjang daripada A. Okey? Okey, kita tengok contoh yang ini pula. Tadi kita banding pecahan pengangkanya, kita tengok pada pengangka penyebutnya sama angka. Jadi yang ini kita tengok pada pengangka yang sama angka, penyebut yang berlainan nombor. Okey. Kita tengok untuk A, gambar rajah A pecahan ni adalah 2/4 dan bahagian gambar rajah B adalah 2/6. Okey, jadi antara A dan B yang manakah pecahan lebih besar? Okey, kalau kamu tengok dalam gambar rajah, automatik kamu dapat tahu yang bahagian A inilah, gambar rajah A inilah yang pecahannya lebih besar. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah. Okey. Jadi yang gambar rajah B pecahannya lebih kecil. Tengok, pecahannya lebih kecil daripada A. Okey, jadi kalau kamu nak mudah, maknanya tak perlu pun lukis gambar rajah ni kalau nak tahu mana satu besar, mana satu kecil. Okey, tadi cikgu dah bagi tips. Kalau sama penyebut, nombor penyebut dia sama, tengok dekat pengangka. Okey. Dan sekarang bila nombor pengangka sama, kamu tengok dekat penyebut. Dan bila kamu tengok dekat penyebut, nombor yang lebih kecil, macam 4 dengan 6, 4 dah lagi kecil kan? Tapi bila nombor tu lebih kecil, maksudnya pecahan tu lebih besar. Dia terbalik. Kalau tadi nombor pengangka, kita tengok kat nombor pengangka, kalau penyebut je nombor sama, kita tengok kat pengangka, kalau nombor pengangka tu besar, maksudnya pecahan besar. Tapi kalau nombor pengangka ni yang sama, kita tengok dekat penyebut, kalau nombor penyebut tu besar, pecahan tu kecil. Macam ni 6 2/6, tapi pecahan dia kecil. Makin besar nombor dekat bawah ini, makin kecil pecahan dia. Tapi dengan syarat atas ini mesti sama nombor. Kalau atas ni lain nombor, dia tak jadi. Dia tak boleh banding. Okey? Baik, jadi kita akan lihat kepada contoh yang ini pula. Okey, di sini dia kata bandingkan 1/2 dengan 1/10. Baik, jika kamu tengok dalam gambar rajah ini, automatik kamu dah dapat tahu yang 1/2 lebih besar daripada 1/10. Tengok gambar pun dah tahu dah. 1/10 adalah yang lebih kecil daripada 1/2. Okey, tapi kalau kamu tak tengok gambar rajah ni, lupakan gambar rajah ni, kamu tengok nombor ini sahaja. Bila pengangkanya sama nombor, kamu lihat kepada penyebut di bawah. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah apabila kamu dah lihat penyebut di bawah, nombor penyebut yang lebih besar adalah lebih kecil. Jadi 1/10. 10 ni nombor besar. Tetapi pecahannya adalah pecahan yang lebih kecil daripada 1/2. 1/2, 2 ni nombor kecil daripada 10. Tetapi dalam pecahan dia dah yang paling dia dah yang lebih besar daripada 1/10. Okey, kita tengok pula yang ini. Manakah yang lebih kecil? Bincangkan.
1/9 dengan 1/8. Okey. Kalau kamu tak tengok gambar rajah, kamu tengok nombor ini sahaja. Manakah yang lebih kecil? Ya, betul. 1/9 lebih kecil daripada 1/8. Kenapa? Kenapa? Ya, kerana 9 ini lebih besar daripada 8. Ingat, kalau nombor pengangka dia sama, kita tengok kepada nombor penyebut. Nombor penyebut yang lebih besar adalah pecahan yang lebih kecil. Nombor penyebut yang lebih kecil adalah pecahan yang lebih besar. Okey. Baik, seperti biasa, cikgu ada sediakan sedikit latihan kendiri untuk murid-murid lebih memahami tentang tajuk banding pecahan ini. Okey, jadi jika murid-murid ingin menjawab latihan kendiri ini, murid-murid boleh screenshot dan jawab macam biasalah. Dalam video-video cikgu yang sebelum ni pun, cikgu memang akan sediakan latihan kendiri ni untuk murid-murid. Baik, itu sahaja video kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami tentang banding pecahan dan dapat menggunakan tips untuk mengenali pecahan mana yang besar dan pecahan mana yang kecil yang cikgu beri itu. Jadi cikgu harap video ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih kerana menonton dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video PDPR yang akan datang. Assalamualaikum.